Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel Kebun Kampung seperti biasa, bersama saya. Kali ini kita akan menunjukkan dan memberi tip cara-cara untuk pindah tanam cabai solok ataupun cili solok ataupun lada solok. Ni anak yang lebih kurang umur dia sebulan lebih, dan yang lubang-lubang ni sebenarnya pagi tadi dah ada orang mai beli. Ada dalam 10 14 anak pokok cili solok yang diambil pagi tadi. So dengan ketinggian yang ni, dia dah cukup untuk kita mulakan proses pindah tanam dia. So jangan terlalu lama sebab nanti dia akan menyebabkan tumbuh serana terbentuk. Dan kita akan memilih pokok, anak-anak pokok yang sihat saja. Kalau macam ni kita tak akan ambil lah, kita akan buang. Okey, tip yang pertama saya akan bagi tahu untuk pindah tanam pokok cabai ataupun lada solok ataupun capsicum ataupun cabai Melaka ataupun cabai siam tu, kita tengok pada struktur daun tu ataupun pada anak pokok tu dia dah mencapai 7 hingga 8 daun. So bila dia dah mencapai 7 hingga 8 daun tu, so bermaksud dia dah ready untuk kita pindahkan. Macam ni dah sesuai lah. Dah lagi pun dah tinggi dia pun dah panjang lebih pada sejengkai. So dia sangat dah sesuai lah untuk kita buat pindah tanam untuk dia. Dan polybag yang kita akan gunakan hari ini adalah polybag 14x14 dan kita akan masukkan setiap polybag 2 pokok. Okey, kenapa kita masukkan 2 pokok? Sebabnya untuk polybag saiz 14x14 ni dia boleh dikatakan agak besar. Selain daripada tu, kalau kawan-kawan saya yang lain ada yang menggunakan saiz ni juga, dan ada juga yang menggunakan 15x15 dan juga menggunakan 16x16. So 16x16 ni lagi besar. Tapi untuk sekadar tanam di rumah untuk makan sendiri, saya rasa untuk 14x14 ni dah mencukupi lah. So tak ada masalah untuk walaupun dia 2 pokok untuk satu polybag. Okey, tanah yang kita gunakan kat sini sebenarnya bukan kokopit, bukan arang skam, tetapi pelbagai. Senang cakap, tanah ni adalah tanah kompos yang saya proses sendiri di situ yang bertudung plastik tu. Okey, so setiap minggu saya akan alihkan, maksudnya akan gulingkan daripada atas ke bawah, dan minggu yang kedua akan alih pula ke kanan dan ke kiri supaya dia digaulkan dengan secara merata. Dan dekat sini ada kokopit juga sikit, ada arang skam juga sikit, ada juga peat moss yang kita dah semai pokok tu, dan kita akan tuang dia di sebelah tu, sebelah yang plastik putih tu, dan sebab tu kita akan timbunkan lah. Dan dia termasuk juga lah dengan pokok-pokok yang mati, sayur-sayur, daun-daun rumput, so semuanya dekat sini. So dia dah cukup untuk memberi makanan pada awalnya untuk pokok-pokok tu untuk membesar dan mempunyai makanan. Dan dia boleh tahan, selalunya orang akan start baja seminggu selepas pindah tanam tu. Pada saya juga menggunakan cara tu jugalah. Cuma sebab saya tak mau bila kita dah masukkan anak pokok, kita takkan masukkan terus baja sebab kita takut dia terkejut. Okey, tips yang kedua, saya akan tunjukkan cara-cara siraman anak pokok cabai ataupun terung ataupun sebagainya, dan dengan cara yang betul. So kita tak akan pegang pipe, kita tak akan semua dia ke atas. Kita akan gunakan cara lain. Caranya macam ni. Okey, ini ada anak pokok cabai hidup ataupun cili besar, dan ini ada sawi ongking, dan ini tray yang kita masukkan dalam bonet kereta tu. Okey, boleh dapatkan dekat DIY ataupun di pasar raya lah. Okey, so penyiraman dia kita akan bancuhkan air baja dalam ni 1.5
5 hingga 1.8 dan kita akan rendamkan dia sehingga tanah dia basah. So bila dia dah basah, maksudnya dia kita dah boleh angkat dia. Okey. So banyak di antara kita yang tidak berjaya untuk menyihatkan pokok sewaktu dia di dalam tray. Sebabnya cara penyiraman kita tak betul. Okey. Cara yang paling betul, tuan-tuan boleh bancuh baja dalam ni. Ukur 1.5 hingga 1.8 isi. Gunakan isi meter tu. So boleh rendamkan dia kat dalam ni sehingga basah. Tak perlu lama, hanya beberapa minit saja. So bila kita, pada awalnya kita akan nampak tanah dia akan menunjukkan warna kemerah-merahan, maksudnya dia kering. So bila kita masukkan dalam air, dia akan jadi hitam. So bila dia dah hitam tu, maksudnya dia dah mencukupi untuk membasahkan tanah untuk dia hisap baja tu. So cara ni lah sebenarnya cara yang paling berjaya sekali untuk kita membesarkan, walaupun hanya lubang dia hanya besar ni saja. Lubang tanah dia. Kalau kita tak gunakan cara ni, kita hanya menyiramkan dia saja di luar. Okey, kita tunjukkan contoh. Ini yang yang kita besarkan dia kat dalam pasu. Okey, so yang ni saya perui biji benih ke dalam pasu tu dan dia naik dan dia akan jadi macam ni. So bila dia jadi macam ni, perebutan baja dan makanan akan berlaku. So pokok yang kita tengok kat sini sangat berbeza. Dia sangat tinggi dan daun dia sangat kecil. So menunjukkan baja dia tak cukup. So pemindahan, bila kita lakukan pemindahan, dia akan jadi macam ni. Dia kurang sihat. So dengan cara yang saya tunjuk tadi, siraman yang saya tunjukkan tadi adalah cara yang paling baik untuk kita membesarkan dia. Okey, satu lagi cara macam ni. Ini yang saya masukkan ke dalam kap air tu. So dengan cara ni juga boleh kita gunakan dengan cara yang sama. Kita boleh gunakan besen kecil ni yang kita boleh dapatkan di kedai RM2 ataupun DIY, dan kita boleh masukkan ke dalam ni. So masukkan hanya secukupnya saja, jangan berlebihan, sebab cabai kalau dia terlalu basah juga dia akan memberi masalah kepada akar dan dia boleh menyebabkan pokok tu mati sebab dia berlaku perebutan akar sebab dia terlalu masam ataupun dah terlalu basah. Okey, yang kat sini pun sama juga, saya menggunakan siraman yang sama. So untuk pokok-pokok yang kita semai, bila kita gunakan tray yang kecil ni, so tak ada masalah langsung. Cuma jangan ambil pipe siram ke atas ni. So pokok tu akan menyebabkan pokok tu terbalik ataupun patah. Okey. So kita teruskan dengan langkah seterusnya. Okey, tips yang ketiga. Semasa kerja-kerja pemindahan berlaku, tolong cari tempat yang teduh supaya pokok tu tak terkena ternyata matahari ataupun dia mendapat tekanan daripada cuaca yang panas sekarang ni. So tempat yang paling sesuai adalah tempat yang teduh. Okey, contoh yang di sini, di bahagian di tepi rumah kita ni yang dilindungi dengan bumbung. So kita cari tempat yang teduh, kita akan buat pemindahan di kawasan yang tersebut. Okey, tip yang seterusnya ataupun tip yang keempat, kita akan cari pokok-pokok yang sihat. Macam yang ni, daun dia, perkembangan daun dia pun cantik, tak ada kedut-kedutan. So pucuk baru dia pun cantik. Okey, contohnya anak pokok yang macam ni, ini kita akan buang, dan ini yang dah kena penyakit, so kita akan buang juga. So cari dan kena pasti pokok yang sihat, baru kita akan ambil untuk melakukan proses pindah tanam. Dan satu lagi, pokok yang macam ni, yang kecil, so maksudnya pembesaran dia tu kurang cantik. So maksudnya benih dia tu pun kurang berkualiti. So kalau pembesaran dia secara keseluruhan adalah sama, kita akan ambil yang sama je, ataupun yang rendah sikit tak ada masalah. Cuma kalau dah macam ni, ni menunjukkan memang benih dia ada masalah daripada awal lagi. So yang ni kita tak akan ambil lah. Kita akan ambil yang segagan orang kata, ataupun saiz dia agak lebih kurang sama. Okey. Seterusnya kita akan memberi tip yang kelima, iaitu starting untuk proses pindah tanam. Okey, seterusnya
untuk selepas kita dah masukkan tanah ke dalam polybag, kita jangan tekan, jangan sesekali tekan, cuma ketuk dia macam ni saja. Okey, itu dah memadai. Kita tak mau tekan dia sebab bila kita tekan nanti tanah dia akan menjadi padat dan akar anak pokok dia akan sukar untuk lalu ke celah-celah media tu. So cukup hanya sekadar untuk ketuk saja. Dan tanah yang kita masukkan kat sini jangan penuh. Okey, hanya 3 suku daripada saiz polybag kita. Dan seterusnya kita akan ambil anak pokok. Okey, tip untuk cabut anak pokok untuk mengurangkan tekanan dan juga mengelakkan daripada anak pokok tu terputus akar. Okey. Okey, untuk tray yang saya gunakan ini adalah tray 51 lubang. So dia agak besar sikit lah. Okey, so tak ada masalah pun kat situ. Okey, yang pertama sekali kita akan pegang kan dekat bawah ni dia ada lubang satu untuk lubang air keluar. Dan kita akan masukkan jari kita dan tolak dia ke atas. Dia macam ni. Okey. So dia akan keluar seketul macam ni. Seketul macam ni. So bermaksud pokok ni selamat. Okey, satu lagi. Macam tu saja. Mudah. Cuma saya nasihatkan jangan terus anda cabut ke atas. Pastikan ada bantuan di bahagian bawah untuk tolak dia ke atas. Dan tolak dan tarik. Jangan tarik semata-mata, takut bila kita tarik akar tu belum cukup kat dalam lubang tu, so tanah dia akan terburai. Okey, dah siap. Okey, seterusnya kita akan korek sikit je kat dalam ni, sikit je. Macam tu. Dan satu lagi di sebelah dia. Macam tu. Okey. Dan kita akan tambahkan tanah kompos. Okey. Sekali lagi kita akan ketuk. Okey. So dah siap pemindahan pokok lada solok. Okey, ini adalah satu polybag 14x14 yang kita masukkan 2 anak pokok cabai lada solok. So macam inilah rupanya. So saya selepas ni kita akan buat penyiraman. Penyiraman untuk kali ni akan daripada atas lah, daripada atas ke bawah. Kita takkan rendam dia di bawah. So kita kena pastikan yang tanah media dalam ni semua basah. Okey, so selamat mencuba dan semoga anda sukses dalam bidang pertanian anda, terutama yang untuk pemula yang berkebun. Semoga anda diberi kesihatan yang baik dan terus berusaha, jangan give up sebab pertanian ni mudah saja. So jangan lupa like dan subscribe channel Kebun Ketam, dan terima kasih kepada subscriber saya yang dah menghampiri 2k dan view saya pun boleh tahan. Terima kasih banyak kepada anda. Semoga anda dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur. Jangan lupa like dan subscribe channel Kebun Ketam, channel Kebun Kampung, supaya kita lebih bersemangat untuk membuat video dan membantu anda untuk berkebun. Terima kasih. Bye bye.